وبعد مدة قال له يا إمام إني أريد أن أخرج من المدينة وأريد أن تخرج معي وإني أريد أن أحمل الناس على ما في الموطأ كتابك هذا الموطأ وما رويت فيه من الروايات فأجابه الإمام مالك. Satu hari setelah beberapa berlalu, Al-Malik itu Abu Ja'far Al-Mansur mengatakan kepada Imam Malik, wahai Imam, mari kita mengisytiharkan, memaklumkan kepada orang ramai bahwasanya saya akan memberikan satu arahan keputusan supaya semua orang itu hanya berpegang kepada kitabnya engkau, yaitu kitab Muwatta yang disusun oleh Imam Malik. Demikian tawaran khalifah. أما خروجي من المدينة فلا سبيل إليه وقد قال صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وأما tadi Abu Ja'far Al-Mansur ingin mengajak Imam Malik keluar daripada Madinah dan mengajak orang ramai di luar kota Madinah supaya berpegang kepada kitab Muwatta Al-Imam Malik. Setelah itu Imam Malik menjawab, saya kalau akan keluar bersama dengan kamu daripada kota Madinah ini, saya tidak dapat penuhi permintaan kamu karena Rasulullah bersabda bahwasanya Madinah ini lebih baik bagi seseorang untuk dia diam dan tinggal di dalamnya, yakni tidak dianjurkan untuk keluar meninggalkan kota Madinah. Wa amma hamluka an-nas ala ma fi kitabi al-Muwatta fala sabila ilayhi fa inna ashab Rasulillah tafarraqu fil amsar wa ma'a kulli qaumin ilm fa in taf'alha takun fitnah. Adapun permintaan kamu yang kedua untuk memberikan satu keputusan, semua orang mesti hanya berpegang kepada kitab aku, yakni kitab Muwatta, maka saya tidak izinkan dan saya tidak benarkan, disebabkan oleh karena sahabat-sahabat Rasulullah ini bertebaran di mana-mana dan pada masing-masing sahabat itu ada ilmu yang mereka ada yang mungkin tak sampai kepada saya. Kalau kamu lakukan perkara yang sedemikian, maka akan berlaku fitnah. Wa ammal mablagh alladhi arsaltahu ilayya fahuwa matruhun khudhu tafaddal bihi la hajata li bih. Adapun kata Imam Malik, harta dan hadiah yang kamu beri kepada saya berupa dananir itu saya simpan ini dan sekarang ini ambillah, saya pulangkan kepada kamu, saya tak ada kepentingan untuk menerima hadiah ini dari kamu. قال إنما أهديناه لك لا شيء. قال فمعنى كلام مالك إن كنت من أجل المال أو غيره تريد أن تسيرني فأنا لا أسير خلف شيء من هذا. Pemulangan harta ini sebagai satu isyarat bahwasanya kalau kamu wahai raja ingin memberi saya hadiah untuk saya ikut apa saja yang kamu inginkan dalam keinginan kamu untuk saya penuhi, maka tak ada ruang bagi saya untuk memenuhi segala keinginan kamu atau taat pada kamu dalam hal ini. وقال له قبل ذلك إن يريد أن تأتي إلى بيتنا ليسمع أولادي منك الموطأ. Sebelumnya Khalifah pun pernah juga meminta kepada Imam Malik untuk datang ke rumahnya agar supaya anak-anaknya belajar daripada Imam Malik kitab Muwatta. Sila datang ke rumahku biar anak-anakku belajar kepada engkau. قال إن حديث رسول الله والعلم يؤتى ولا يأتي وأنتم من آل المصطفى إن هونتم حق الحديث والعلم هان عند غيركم. قال إذن فأرسل إليك أولادي فتقرئهم وحدهم. Kata Imam Malik menjawab, sesungguhnya hadis Rasulullah SAW itu didatangi bukan datang, dan kamu wahai Khalifah adalah ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW karena daripada Bani Abbas. Kemudian katanya, kalau kamu yang ada kekerabatan dengan Rasulullah tidak menghormati hadis Rasulullah sementara kamu keluarga, orang lain justru akan lebih tidak menghormatinya. فقال له ائتي بهم إلى المسجد فيقرؤون الحديث وهو حديث رسول الله لا أمنعه طالبا من أمته يستفيد منه ولا أخص به أولادك دون غيرهم ولكن ليحضروا عندنا الحلقة في المسجد ويأخذوا حديث رسول الله مع الناس. Maka Khalifah mengatakan, kalau begitu saya hantar kedua anak saya ke rumah kamu dengan kamu mengajarkan kepada mereka secara khusus. Kata Khalifah, dijawab oleh Imam Malik, tidak,
biarlah anak kamu datang pergi ke masjid untuk duduk bersama dengan orang lain mendengarkan hadis. Sesungguhnya saya tidak pernah menghalang sesiapapun untuk mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hantarkanlah anak kamu di masjid dan duduk dengan yang lain. وكان له منصة في المسجد لا يجلس عليها إلا لحديث رسول الله. Beliau ada kursi khusus di masjid Rasulullah untuk menyampaikan hanya hadisnya Rasulullah. فإذا سنده إلى الصحابي قال عن صاحبي هذا الضريح ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبي هذا الضريح صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. Beliau kalau duduk di kursi hadis menyampaikan hadis, menyebutkan dengan silsilah sanad beliau daripada guru-guru beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila menyebut nama Rasulullah, maka beliau akan mengatakan hadis ini daripada tuan empunya kubur ini, sambil memberikan isyarat kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والناس ينصتون خاشعين كأن على رؤوسهم الطير. Mereka yang hadir dalam majlisnya Imam Malik tenang, khusyuk, diam, seakan-akan di atas kepala mereka ada seekor burung yang hinggap. قال سيدنا الشافعي كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا لئلا يسمع وقعها. Al-Imam Syafi'i ketika hadir di majelisnya Imam Malik, saya membuka lembaran-lembaran untuk membaca berdihabat untuk mendengar kata-kata Imam Malik. Saya buka lembaran-lembaran itu perlahan-lahan untuk tidak mengganggu concernnya atau fokusnya Imam Malik dalam menyampaikan. هكذا كان تدريسهم وهكذا كان تلقيهم. Inilah bentuk mereka, cara mereka belajar dan cara mereka mengajar. توجهت إليكم أمانة حراسة هذا الدين وحراسة هذا العلم من أنفسنا ومن أهواء غيرنا لننزله المنزلة التي أنزله الله فيها. إنه دين الله وإنه شرع الله تبارك وتعالى أكبر من كل اعتبار من أي أحد على ظهر الأرض. Demikian yang kita dapat memahami daripada semua tadi. Kita semua berada di tempat ini berhadapan dengan situasi keadaan di mana kita semua bertanggungjawab untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah, baik itu terhadap diri kita sendiri dan juga kepada orang lain, untuk kita melaksanakan agama ini sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini agamanya, ini adalah syariatnya, ia lebih besar, lebih agung daripada apapun juga. واجتماعنا واجتماع قلوبنا على هذا التعظيم لله تبارك وتعالى هي الطريق لصد التحديات من أمامنا لنحسن خدمة شرع الله في واقع الأمة. Perhimpunan kita pada hari ini dan juga penyatuan hati-hati kita pada pertemuan hari ini di dalam mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan juga syariatnya adalah untuk bertujuan bersedia berhadapan dengan cabaran-cabaran yang boleh mengganggu kepada agama ini yang kita perlu untuk membela dan juga mempertahankannya. فمن أجل الله تبارك وتعالى نتحاب ونتواد ونتعاون ونتكاتف مدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا ومساجدنا وأهل الفتوى فينا وأهل الدعوة العامة إلى الله وأهل التدريس يجتمع الكل على إعظام هذا الدين وحسن البيان له. Dengan dasar kerana Allah kita saling kasih mengasihi, dengan dasar kerana Allah kita saling sayang menyayangi, dengan dasar kerana Allah kita saling tolong menolong antara kita, antara madrasah-madrasah, antara pondok-pondok, antara masjid-masjid, antara fatwa dengan gua fatwa, antara universiti dan juga pengajar serta pelajar untuk bersama-sama merealisasikan makna kerana Allah dalam menjaga agama. أظهر الله تعالى بين أهل السنة من القرن الثاني الأئمة الأربعة الذين خدموا شريعة الله تعالى ودينه وخدموا أحكام الشريعة وفقه حكم الشريعة المطهرة عليهم رضوان الله. فعلى أي حال خدموا هذا الدين وكيف تمت خدمتهم وظهر أثر القبول لهم عند الله في نشر اجتهادهم في أوساط هذه الأمة والسواد الأعظم منها. Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan pada ahli sunnah wal jamaah ini
pada abad yang kedua daripada hijrahnya Rasulullah, 4 imam besar yang mana masa keberadaan mereka berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala melalui tulisan dan juga ijtihad mereka dalam ilmu fiqh, sehingga mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyebarkan ilmu tersebut dan diterima atau disebarkan ke seluruh dunia ilmu mereka. Atas dasar apa, dengan keadaan apa mereka itu berusaha untuk menyampaikan ilmu tersebut? كانوا مع اتساع فهومهم وعلومهم كانوا مخلصين. Mereka dengan keluasan pemahaman dan ilmu mereka, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam menyampaikan. وكانوا صادقين. Mereka adalah orang sungguh-sungguh dan ikhlas. وكانوا متواضعين. Mereka adalah punya sifat tawadhu. وكانوا زاهدين. Mereka adalah orang-orang yang zuhud. وكانوا معظمين لأمر الله أعظم التعظيم. Mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. وكانوا متحابين مقدرين لبعضهم البعض. Mereka saling menyayangi dan juga saling menghormati satu dengan yang lain. يقول الشافعي الناس في الفقه عالة على أبي حنيفة. Al-Imam Syafi'i mengatakan semua manusia dalam ilmu fiqh perlu kepada ilmu fiqhnya Imam Abu Hanifah. ويقول أيضا إذا ذكر العلماء فمالك النجم. Beliau juga berkata kalau disebut tentang ulama itu maka Imam Malik umpama bintang kepada seluruh ulama. وقالوا له ما أكثر ما تزور أحمد بن حنبل ويزورك. Dikatakan kepada Imam Syafi'i, kenapa kamu kerap diziarahi oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan dan engkau pun berziarah kepada Imam Ahmad bin Hanbal. فأنشأ بيتين. Maka beliau membuat 2 bait syair. قالوا يزورك أحمد وتزوره. Dikatakan, kata beliau mengatakan, orang mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal berziarah kepada engkau, kepada Syafi'i, dan engkau pun wahai Syafi'i berziarah kepada dia. قلت الفضائل لا تفارق منزله. Aku menjawab, kemuliaan itu tidak membezakan kedudukan. إن زرته فلفضله. Kalau saya berziarah kepada Imam Ahmad bin Hanbal karena dia orang yang mulia, maka saya ziarah pada dia. أو زارني فبفضله. Akan tetapi kalau dia Imam Ahmad bin Hanbal yang ziarah kepada aku karena dia orang yang mulia, maka dia berziarah kepada aku. فالفضل في الحالين له. Dan kemuliaan pada 2 keadaan berziarah atau diziarahi adalah ada kepada dia, yakni kepada Imam Ahmad bin Hanbal. ومرض مرة الإمام أحمد فجاء يعوده الإمام الشافعي. Satu hari Imam Ahmad bin Hanbal sakit dan diziarahi oleh Imam Syafi'i. فمرض الإمام الشافعي فجاء الإمام أحمد يعوده. Kembalinya daripada ziarah itu, Imam Syafi'i sakit setelah beberapa lama, kemudian diziarahi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. فنشط الإمام الشافعي وذهب المرض. Maka ketika melihat ziarahnya Imam Ahmad bin Hanbal, kembali Imam Syafi'i menjadi sehat dan hilanglah atau terangkatlah sakit itu. فقال مرض الحبيب فعدته. Imam Syafi'i berkata dalam bait syairnya, orang yang saya sayangi dan saya cintai, dia sakit, maka saya berziarah kepadanya. فمرضت من أسفي عليه. Maka setelah melihat keadaan orang itu sakit, saya terkesan melihat sakitnya dia, saya pun jadi sakit. فأتى الحبيب يعودني. Maka orang yang saya cintai itu sehat dan berziarah kepada saya yang sedang sakit. فبريت من نظري إليه. Maka saya menjadi sehat pula ketika melihat dia sehat ziarah kepada saya. قال الإمام أحمد بل 20 سنة ما صليت صلاة إلا دعوت للإمام الشافعي. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, saya selama 20 tahun tidak pernah selesai daripada salat melainkan saya mendoakan kepada Imam Syafi'i. وقال له ابنه من هذا الشافعي الذي تذكر هذا الذكر وتدعو له هذا الدعاء. Anaknya bertanya kepada Imam Ahmad, mengatakan, siapa Syafi'i itu sehingga kamu selama ini sangat concern mendoakan kepada dia? Siapa dia? قال يا ولدي كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان فهل لهذين من عوض. Imam Ahmad menjawab kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya Imam Syafi'i itu
umpama matahari pada bumi dan juga umpama kesehatan pada tubuh badan. Adakah yang lebih baik daripada keduanya? بهذه الأوصاف أجرى الله على أيديهم حراسة الشرع والدين وخدمة الأمة. Dengan sikap seperti inilah yang ada pada mereka, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebab agama ini terpelihara dan tersebar. ومن المعلوم أنه إنما حصل الانحطاط في المسلمين من بعد دخول الأهواء عليهم، وأصاب العلم ما أصابه من دخول مفاهيم ليست من حقيقة الدين ولا من أصل الدين، ربما صاغها غير المسلمين فأولع بها بعض المسلمين ليضر المسلمين وليؤذوا المسلمين. Sungguh jelas dan pasti bahwa terjadinya permasalahan di dalam agama ini tidak lain dan tidak bukan adalah berpunca daripada kepentingan-kepentingan hawa nafsu individu-individu tertentu yang ingin melakukan kepentingan pribadi atau kerosakan. Juga termasuk daripada yang menjadi sebab rendahnya atau permasalahan yang ditimbulkan dalam hal agama disebabkan oleh kerana pemahaman-pemahaman yang dikemukakan yang tak ada kaitan langsung dengan dasar agama itu sendiri. Namun perbezaan ini dimainkan baik oleh orang-orang yang menginginkan kerosakan, baik daripada kalangan orang bukan Islam yang memanfaatkan pemahaman-pemahaman yang boleh merosakkan Islam dan agama agar supaya ia menjadi permasalahan dan pergaduhan di antara kaum muslimin. بداية ذلك من الخوارج والقيام في العلم على غير سند صحيح، فتركوا الصحابة الذين هم الوسيلة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يفسرون القرآن بآرائهم ويطبقون آيات الشرك على خيار الأمة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ويقاتلونهم. Pemahaman seperti ini atau realiti seperti ini dalam menggunakan agama daripada orang-orang yang tidak paham adalah bermula daripada golongan orang-orang Khawarij. Mereka mengambil pemahaman dan jadikan sebagai landasan pemahaman mereka itu dengan tindakan tanpa ada sanad yang boleh mereka ambil atas pemahaman mereka. Mereka hanya berdasarkan dengan akal fikiran mereka, meninggalkan pemahaman yang ada pada para sahabat, menafsirkan Al-Quranul Karim hanya mengikut pandangan mereka sahaja, meletakkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang syirik kepada Allah, dinisbahkan, dituduhkan, dilabelkan ayat-ayat itu kepada orang-orang yang beriman daripada kalangan orang-orang yang baik, hatta dituduh para sahabat Muhajirin dan Ansar sebagai golongan orang-orang yang keluar daripada agama. فاقتحموا أكبر الكبائر من تشريك خواص المؤمنين ومن استحلال دمائهم وقتل النفوس المحرمة المعظمة عند الله. Mereka melakukan banyak dosa-dosa besar, di antaranya mengkafirkan orang-orang yang beriman, menghalalkan darah mereka berdasarkan dengan pemahaman yang salah yang tidak berasas, sehingga perbuatan mereka itu melakukan perbuatan yang sangat keji di dalam agama. ومع ذلك يدعون أنهم على الحق والهدى وأنهم على تطبيق القرآن. Yang lebih teruk adalah mereka mendakwa apa yang mereka lakukan itu adalah untuk membela kebenaran dan juga melakukan apa yang disuruh di dalam Al-Quran. وانظروا إلى اعتقاد عبد الرحمن بن ملجم يقتل علي بن أبي طالب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، يقول أنه يتقرب إلى الله تعالى بذلك، ورسول الله قد قال لسيدنا علي وأشقى الآخرين الذي يضربك على هذه فيخضب منك هذه، فهو يصل إلى أشد درجات الشقاء في الأمة ويعتقد أنه بذلك يتقرب إلى الله وينصر الدين. Coba tengok seorang bernama Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah.
mendakwa bahwasanya dengan membunuh Sayyidina Ali sebagai amalan perbuatan ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membunuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah berkata tentang Sayyidina Ali, mengatakan kepada Sayyidina Ali, orang yang paling celaka daripada orang yang terdahulu dan yang akan datang adalah orang yang membunuh kepada engkau, kata baginda Rasulullah. Nabi mengatakan yang membunuh Sayyidina Ali orang paling celaka, sementara Abdurrahman bin Muljim mengatakan dengan membunuh Sayyidina Ali perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. وكانوا يتشبثون بظواهر عبادات وتلاوة القرآن وقيام في الليل ولم ينفعهم ذلك عند الله شيء بنص حديث رسول الله. Mereka golongan Khawarij ini bila dilihat perbuatannya, zahirnya membaca Quran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat banyak, Qurannya, ibadahnya tak ada apa-apa nilai di sisi Allah taala. وأخبر سيدنا علي أنه لا يزال في الأمة هذا الانحراف كلما قطع منهم قرن بدا قرن حتى يقاتل آخرهم مع الدجال. Sayyidina Ali berkata tentang golongan ini, yang golongan Khawarij ini akan sentiasa ada berpanjangan dan berterusan generasi demi generasi. Tidaklah golongan ini diperangi untuk dihentikan, melainkan akan muncul generasi yang memiliki sikap yang sama, sehingga pada pemikiran yang menyimpang ini pada generasi tersebut akan muncul di akhir zaman yang akan berperang bersama dengan Dajjal atau memihak kepada Dajjal untuk memerangi kaum muslimin. وبمثل ذلك الفكر والانحراف قتل أعداد من المسلمين على مدى التاريخ بغير حق على هذا النمط الخبيث. Dengan cara pemikiran yang menyimpang seperti ini, banyak dan ramai sekali orang-orang Islam yang dibunuh disebabkan oleh karena pemikiran yang sangat menyimpang ini, yang ia adalah memberikan bahaya yang sangat besar bagi kaum muslimin. وإنكم بحمد الله تبارك وتعالى في بهانج وعموم ماليزيا تستطيعون إذا صدقتم مع الله أن تخدموا هذا الدين والعلم الشريف وتحمونه من أهويتكم وأهوية غيركم إذا قصدتم وجه الله تبارك وتعالى وتعاونتم على هذا الأمر وقمتم عليه. Sesungguhnya kamu semua di Pahang secara khususnya dan di Malaysia secara umumnya, segala puja bagi Allah, keadaan kamu di Malaysia ini adalah sangat baik bila kamu menjalankan tugas dalam membela agama ini pada diri kamu, pada masyarakat kamu dan juga pada negeri kamu. Bila usaha itu dilakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dan saling bantu-membantu sesama kamu untuk berkhidmat pada agama Allah. لا تسمحوا أن يعكر صفو الصدق مع الله في خدمة دينه، لا تسمحوا أن يعكر هذا العادات أو الأعراف أو السياسات أو أي الأغراض الأخرى. Jangan sampai diberi ruang untuk merosak, mengotori niat yang baik ini dalam berkhidmat kepada agama, baik itu adat atau tradisi atau politik atau kepentingan-kepentingan yang lain. Jangan sampai diberi ruang untuk merosak khidmat kepada agama ini. وقولوا لمن كان أراد أن يستخدم الدين لأي غرض من الأغراض، قولوا لهم إن خدمتم الدين أنتم لوجه الله أيدكم ونصركم، وإن استخدمتم الدين لأغراضكم أهانكم وأذلكم في الدنيا والآخرة. Katakan kepada mereka yang ingin menggunakan agama, berkhidmat kepada agama, menyebarkan agama, menjaga agama, kalau kamu sungguh-sungguh membela, menjaga agama ini kerana Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kamu miliki, maka Allah akan beri kekuatan kepada kamu. Allah akan tolong kepada kamu. Tetapi kalau kamu menggunakan agama untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan tertentu, hal-hal keduniaan, maka kamu akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. احرسوا دين الله سبحانه وتعالى وعلم الشريعة الغرة أن يعكر صفوه بالأهواء أو السياسات أو أي شيء آخر. Bersungguh-sungguhlah dalam menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kerananya, dan berhati-hatilah daripada dikotori
niat yang baik untuk berkhidmat kepada agama ini dengan dicampur dengan kehendak-kehendak hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan pribadi atau hal-hal yang bersifat memecah belahkan karena kelompok-kelompok tertentu, elakkan semua itu untuk mengganggu, mengotori niat kita yang baik untuk membela agama. ومن الجميل الجيد رعايتكم لما يدرس في المدارس وما يدرس أيضا في المساجد والمعاهد من مناهج أن تكون على المنهج القويم منهج أهل السنة والجماعة. Dan sangat indah sekali dan sangat baik sekali bagi majelis agama Islam yang mengambil berat dalam memerhati dan menjaga silibus, baik itu yang ada di pondok-pondok, di madrasah-madrasah dan juga di masjid-masjid dan di surau-surau, agar supaya silibus itu adalah berlandaskan dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. فزيدوا من هذا التعاون والتكاتف. Pertingkatkanlah azam untuk saling kerjasama dan bantu-membantu. ولا تكتفوا بالإصلاح المناهجي والمجالس التي تعقدونها بل انزلوا إلى الناس وخاطبوهم. Tambahkanlah kerjasama yang kuat ini dan tidak hanya cukup dengan menekankan tentang manhaj dan silibus untuk diajarkan, akan tetapi turun juga di tengah-tengah masyarakat, di padang, untuk berinteraksi dengan masyarakat dalam menyampaikan ilmu itu. واجلسوا مع أهل الطرق الصوفية وأخبروهم أن التصوف لب الإسلام يقوم على علم الشريعة المطهرة وتحقيق الإسلام والإيمان، وبذلك لا يوجد تصوف صحيح، بغير ذلك لا يوجد تصوف صحيح. Duduklah dengan orang-orang yang berjalan dalam tarekat at-tasawuf. Beritahukan kepada mereka bahwa tasawuf ini adalah intipati daripada Islam, yang tasawuf ini berdiri tegak dengan dasar ilmu, dengan dasar ma'rifah, dengan dasar manhaj yang benar yang diambil daripada sumber yang benar. وكل طريقة صحيحة من طرق التصوف أهل السنة والجماعة أساسها اتباع الكتاب والسنة. Semua tarekat yang benar, yang berlandaskan ahli sunnah wal jamaah, yang bila ia bergantung, berdasar, bersandar, diambil daripada kitab as-sunnah dan Al-Quran dan juga as-sunnah, maka ia adalah manhaj atau tasawuf atau tarekat yang benar. وتقوم على الإحسان في امتثال الأوامر وأدائها بإحسان. Dan ilmu tasawuf ini juga berdiri atas dasar ihsan di dalam melakukan apa yang difahami daripada kitab as-sunnah. وعلى اجتناب المحرمات والمنهيات وتركها بإحسان في الترك والاجتناب. Dan ilmu tasawuf ini juga mengajak untuk kita meninggalkan perkara yang diharamkan, dan cara meninggalkannya pun juga dengan cara yang ihsan. ظاهرها وباطنها. Yang zahir dan juga yang batin. ما تعلق بالجوارح وما تعلق بالقلب. Baik itu perbuatan yang dosa terkait dengan anggota tubuh badan atau terkait dengan hati. ثم الإكثار من النوافل والسنن والتطوع بأنواع الطاعات بالإحسان في ذلك. Dan juga dikembangkan dalam ilmu tasawuf itu dengan memperbanyak amal-amal ibadah yang sunnah, amal ibadah yang taat, dengan melakukannya pun juga dengan ihsan. وترك الشبهات وترك المكروهات بإحسان في ذلك. Dan juga meninggalkan hal-hal yang bersifat syubhah atau hal-hal yang bersifat makruh pun juga melakukannya dengan ihsan. والدخول في المباحات مع ذكر الله والنية الصالحة. Dan juga melakukan perbuatan yang harus dengan diiringi dengan zikir kepada Allah dan juga niat yang baik. وكل طريقة لم تقم على هذا الأساس فليست طريقة صحيحة وليست منسوبة إلى الأكابر الذين كان هذا أساسهم جميعا.
Setiap tarekat yang disebahkan kepada tasawuf, jika tidak berdiri dengan asas yang disebutkan di atas tadi, bertentangan dengan asas yang disebutkan tadi, maka tarekat itu tidak benar. Tarekat itu bertentangan dengan ulama-ulama yang mengasaskan tarekat yang terdahulu yang berdasarkan dengan kitab dan juga as-sunnah. وبين من المتأخرين الشيخ أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله في رسالته ربانية لا رهبانية ما كان عليه أهل التصوف وأنهم الذين تولوا نصرة الدين والجهاد في سبيل الله على مدى القرون في الأمة. Daripada ulama-ulama mutaakhirin, Syekh Abdul Hasan An-Nadawi ada menulis buku bertajuk Rabbaniyah La Rahbaniyah yang di dalamnya menjelaskan tentang perjuangan ahli tasawuf dalam membela agama dan menyebarkan agama. فالله يحيي فينا حقيقة هذا المسلك القويم والصراط المستقيم. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan pada kita semua jalan yang baik ini dan jalan yang lurus ini. بارك الله في اجتماعاتكم هذه وأعظم بها الانتفاع. Semoga Allah memberkati perhimpunan kamu semua dan juga membesarkan manfaat yang diberi oleh Allah. وجعل لها ثمرات كبيرات وساع. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada hasil pertemuan ini buah-buah yang sangat baik dan luas. في نصرته ونصرة رسوله وإظهار الحق ونشره. Di dalam membela Allah, membela Rasulnya dan menyebarkan syariatnya. وجزاء بالخير الجزيل كل من قام في إقامتها وساهم في خدمتها وأدائها على الوجه الطيب. Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada semua yang berusaha dan bertukus lumus untuk menjayakan program pada hari ini di dalam memberikan khidmat kepada agama ini. وأخذ الله تعالى يد المفتي وسيد إبراهيم بن أحمد وجميع المعاونين على الخير إلى ما هو أتم وأقوم وأجرى على أيديهم المنافع الكبيرة. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan dan bimbingan kepada sahibus samahah, mufti wilayah negeri Pahang dan juga mufti negeri Sabah, dan juga memberikan keberkatan kepada Said Ibrahim bin Datuk Seri Said Ibrahim bin Yahya bin Ahmad bin Yahya dan juga mereka yang membantu kepada beliau dengan kebaikan yang banyak dan dijadikan mereka ini golongan orang-orang yang bermanfaat kepada orang ramai. وبارك في كبير وزراء بهان وأخذ بيده في وجهته إلى ما فيه صلاح المعاش والمعاد والدنيا والآخرة. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada Menteri Besar Pahang dan memberikan kepadanya petunjuk dan hidayah untuk dapat menjadi orang yang memberi manfaat kepada masyarakat di negeri Pahang ini dalam kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. ونظر إلى قلوبنا في اجتماعنا هذا فحشاها بنور اليقين التام. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati-hati kita yang hadir di majlis pada hari ini dan dipenuhi dalam hati kita semua keyakinan yang sempurna sebagai pemberian dari Allah. اللهم اجعل مستقر العلم النافع قلوبنا. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami ini tempat untuk menerima makrifah kepada Engkau. ومستقر أربابه ديارنا. Penuhilah hati kami ini ya Allah dengan kecintaan kepada orang-orang ahli ma'rifah atau ahli ilmu. اللهم اجعل مستقر الورع الحاجز قلوبنا. Ya Allah, jadikanlah tempat untuk kita punya sifat wara' pada hati-hati kami. ومستقر أربابه ديارنا. Jadikanlah tempat hati kami ini mencintai orang-orang yang wara' juga. اللهم اجعل مستقر المعرفة بالله قلوبنا. Ya Allah, jadikanlah hati kami tempat untuk dipenuhi makrifah kepada Engkau. ومستقر أربابها ديارنا. Dan jadikanlah orang-orang yang baik punya makrifah itu memenuhi rumah-rumah kami. اللهم اجعل مستقر اليقين التام قلوبنا. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami ini tempat untuk ditempati keyakinan yang sempurna. ومستقر أربابه ديارنا. Dan jadikanlah orang-orang yang memenuhi keyakinannya itu
berada di rumah-rumah kami sebagai orang ahli yaqin. وضاعف الخيرات لأهل بهانج ولأهل هذه المناطق ولأهل ماليزيا ولأهل شرق آسيا ولأهل آسيا وللمسلمين في المشارق والمغارب. اللهم ادفع عنهم جميع المصائب. اللهم اجمع قلوبهم على ما تحب واجعلنا في أنفعهم لهم وأبركهم عليهم وانفعنا بالمسلمين عامة وبخاصتهم خاصة. اللهم رد عنهم كيد الباغين والطاغين والمجرمين والمفسدين والمعاندين وأعداء الدين ولا تبلغه مرادا فينا ولا في أحد من أهل لا إله إلا الله أجمعين. يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات أصلح الظواهر والخفيات وأصلح المقاصد والنيات وصف السرائر والطويات وارفعنا إلى علي الدرجات وادفع عنا جميع البلايا والآفات وكن لنا بما أنت أهله في الدنيا والآخرات وثبتنا على الحق والهدى أكمل الثبات. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد واملأ قلوبنا بأنوار الإيمان واليقين والإخلاص والصدق والإنابة إليك والإرادة لوجهك الكريم ونزهها عن كل مراد لغيرك وقصد لسواك. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك وأقبل بوجهك الكريم علينا وعاملنا بألطافك الجميلة وسر بنا في السبيل القويم والصراط المستقيم وثبتنا على ما تحبه منا وترضى به عنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأصلح شؤون الأمة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.